oleh kebaikan. Dan berperangailah kepada manusia dengan perangai yang bagus. Hadis riwayat daripada Tirmizi, dan kata Tirmizi hadis ini hasan. Dan ada pada setengah yang lain mengatakan hadis ini hasan dan juga sahih. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, hadis ini menunjuk bahawa sebenarnya kita sebagai seorang umat Islam, seorang yang Muslim, terutama tuan-tuan, alhamdulillah kita diberi peluang dan ruang untuk bersama Ramadan Karim. Kita dah tuan-tuan, hari ini hari yang ke 7, 18, masuk malam 19. Saya tak tahu ni. Saya dibahagikan semalam dah malam yang mulai, Masya Allah. Kebanyakannya 10 akhir malam, tapi sini malam awal, Masya Allah. Ada juga masjid malam 16 dan malam akhir yang mulai. Kalau di Mekah tuan-tuan, awal malam lah. Saya dibahagikan tuan-tuan Mekah tahun ni tarawih 10 rakaat, witir 3. Tapi 10 rakaat tuan-tuan 8.30 sampai 10.30. 8 lah, 10 rakaat mulai daripada 8.30 sampai 10.30, 2 jam. Kita 8.30, 8 rakaat, 8.30 sampai 9.30. Apa tuan-tuan? Bagaimanapun tuan-tuan, saya saja nak kaitin hari dan apa yang kita sedang hadapi ataupun sedang melaksanakan. Tuan-tuan, hari ini sebut hendaklah kita mengiringi perkara yang salah itu tuan-tuan dengan baik. Dan itulah tuan-tuan takwa. Salah satu ciri-ciri takwa tuan-tuan, apabila kita sedang kata kita buat salah. Tuan-tuan, apabila kita sedang tahu, kata kita buat salah, maka disuruh kita cepat-cepat bertaubat. Tuan-tuan, taubat ialah satu kewajipan bagi seseorang itu. Walhal sedangkan tuan-tuan, kita tiap-tiap orang ada kesalahan. Tuan-tuan, saya, tuan-tuan, puan-puan, ada persamaan, ialah ada kesalahan. Saya pun ada, tuan-tuan pun ada, puan-puan pun ada. Kesalahan apa itu tak perlu dicontoh ke orang, kita sendiri yang tahu semua. Hak sendiri. Tak perlu kita bicara kesalahan orang. Tetapi tuan-tuan, kesalahan yang kita tahu ni, kalaulah tuan-tuan kesalahan itu bawa kepada dosa besar, kait dengan wajib, tuan-tuan Allah. Kalau buat kesalahan itu tuan-tuan kait dengan dosa besar, perkara yang haram dia jangan berhenti. Tuan-tuan, dosa-dosa kecil Allah ampun apabila kita melakukan amalan-amalan ibadat dengan Allah. Termasuk kita sembahyang sunat, termasuk apakah sembahyang fardu, puasa, baca Quran, mengaji, tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu, berwuduk, semua tuan-tuan boleh dikatakan hampir 100% segala amalan yang kita buat, tuan-tuan akan dapat 2 paling kurang. Pertama, pahala ganjaran sama ada wajib ataupun sunat. Yang kedua, tuan-tuan diberi keampunan. Tapi ampun tu apa? Dosa-dosa kecil. Dosa besar kena taubat. Walaupun tuan-tuan kelebihan yang Allah bagi dalam bulan puasa tuan-tuan, tiap-tiap kali kita buat benda sunat diberi pahala semacam fardu, tetapi bukan menggantikan fardu. Tuan-tuan, walaupun bulan puasa kita buat benda sunat, bukan kata sembahyang sahaja. Apa saja yang kita buat benda sunat bulan puasa akan diberi pahala semacam kita buat fardu. Sebab tu orang buat umrah bulan puasa, pahala semacam buat haji. Tapi jangan lupa kata aku pergi umrah bulan puasa, haji pun tak pergi lah. Itu salah. Begitu dia sembahyang. Begitu juga tuan-tuan, tiap-tiap kali tuan-tuan dan tabung bergerak tuan-tuan, tak kira lah tarawih, kuliah, tuan-tuan dalam bulan puasa
tuan-tuan ni tak pernah lah keluar zakat kalau wajib dia terima zakat ada semua orang lah tuan-tuan. Nah, tapi tuan-tuan tak ada tuan-tuan kaya semua ni. Tengok muka semua ni tapi nampak tuan-tuan tiap-tiap kali tuan-tuan pun dalam tabung buruk tuan-tuan diberi pahala sebanyak tuan-tuan keluar zakat. Itu kelebihan bulan puasa. Dan itulah tuan-tuan yang tuan-tuan buat tak kira lah amalan apa, itu tanda ciri-ciri takwa. Sebab tu tuan-tuan dalam bab taubat batas balik tadi tuan-tuan wajib bagi tiap-tiap seseorang itu taubat atas kesalahannya. Dan tuan-tuan, salah satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala sebut ciri-ciri orang yang bawa kepada diri dia itu ke syurga. Kalau tak silap saya surah At-Taubah ayat 111. Allah sebut 10 ciri, tapi Allah mula dengan orang yang taubat. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. 10 ciri-ciri. Tapi Allah mula apa? At-taibun, orang yang bertaubat. Baru tuan-tuan al-abidun, baru orang yang buat ibadah. Tuan-tuan buat ibadah banyak tapi tak taubat, belum tentu dia berjaya di akhirat. Sebab kita nak masuk syurga tuan-tuan mesti tidak ada kesalahan. Dan kesalahan yang kita buat tuan-tuan tak akan clear kalau Allah tak ampun. Kita buatlah banyak-banyak tuan-tuan ibadah, tapi kesalahan kita yang kita ada ni kita tak taubat tuan-tuan, kalau Allah tak ampun, jawapannya tak boleh juga ke syurga. Sebab nak masuk syurga memang tidak ada kesalahan. Dan yang beri keampunan siapa? Allah. Sebab itulah tuan-tuan, bulan Ramadan pertengahan itu Nabi sebut wa awsatuhu maghfiratun. Pertengahan itu tuan-tuan ialah keampunan. Mana tuan-tuan peluang dan juga ruang yang Allah akan bagi keutamaan tuan-tuan, keampunan. Siapa yang taubat, siapa yang minta ampun, siapa yang kembali hak manusia balik, dipermudah dan diterima. Bukanlah makna kata bulan luar bulan Ramadan ataupun nanti 10 akhir ataupun yang lepas dah tak ada keampunan. Bukan. Jangan silap faham lah. Aku nak minta keampunan ni, aku nak menang 10 ni, lepas ni aku tak marah. Aku nak buat benda lain lah. Tak tuan-tuan. Yang Nabi sebut nampak tuan-tuan kelebihan, keutamaan dan perhatian lebih Allah bagi 10 tengah-tengah. Dan sebanyak yang sebenarnya. Betul tuan-tuan. Nak kait dengan satu hadis apabila Abdullah bin Salam, seorang asalnya pendeta agama Yahudi, dia seorang yang warah dan berpegang teguh dengan kitab Taurat dan dipuji oleh semua lapisan masyarakat Yahudi, termasuk sama-sama pendeta, tentang warah dan berpegang teguh dengan kitab Taurat. Apabila dia dengar kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, tuan-tuan, dia pun buat persiapan menuju ke Madinah untuk nak tengok yang didakwa kata Rasul akhir zaman yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menapati dengan apa yang dia belajar dalam Taurat. Segi ciri-ciri, rupa paras, akhlak, pergaulan, kata-kata, semua dah tercatat dalam Taurat. Dia pun masuk Madinah dan tanya orang, di mana Muhammad? Orang pun tunjuk. Dia pun apabila dia nampak Nabi, dia pun masa kita orang panggil apa? Duduk di jauh parti. Tuan-tuan, waktu orang kata dia ada ilmu ataupun dia nak serentak siasat, dia bukan boleh masuk di sobu. Sobu tu tak cari. Tuan-tuan, nak dia tak kata, dia pun tengok Nabi, tuan-tuan.
Tengok dia segi rokok paras, tuan-tuan, segi kedudukan, segi pergaulan, segi macam mana Nabi dengan sahabat. Apa dia masa memang segi zahir, ciri-ciri sirah Nabi, surah tu rokok paras, sirah kehidupan. Dia pun masuk dekat tuan-tuan. Ketika itu Nabi sedang memberi satu hadis. Nabi sedang beri nasihat dan cerita ciri-ciri orang yang akan jadi ahli syurga. Nabi pun sebut, dia dah meriatkan hadis. Dia kata apa? Nabi sebut, tuan-tuan, afsyus salam wa at'imut ta'am, wasilul arham wa sallul lail wan nasu niyam tadkhulul jannata darussalam, insyaallah. Sama-sama kita renung tuan-tuan hadis ni, sebab saya tengok hadis ni kalau kait dengan bulan puasa, ada dalam bulan puasa yang kita boleh buat. Pertama tuan-tuan, Nabi kata afsyus salam, sebarkan salam. Sebar ni bukan bagi sekali, kenapa? Banyak kali baru sebar salam. Tuan-tuan yang tuan-tuan boleh bagi salam kerap banyak kali tuan-tuan luar bulan puasa ke bulan puasa. Bulan puasa lah, macam mana main terawih, jumpa kawan lu minggu ni, minggu lama tak jumpa, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Hang kerja mana tadi? 3 hari mana tak nampak. Tuan-tuan, salah satu tuan-tuan kita boleh kerap bagi salam bulan puasa. Pi pasal Ramadan bagi salam lagi. Orang jadi lah. Tuan-tuan. Dan tuan-tuan, mafhum satu hadis Nabi kata seorang itu tak akan beriman, tuan-tuan. Seorang itu tak akan masuk syurga kalau dia tak beriman. Seorang itu tak akan iman sempurna kalau dia tak kasih sayang di antara satu sama lain. Dan Nabi kata, apa pun abad satu amalan yang menyebabkan kasih sayang di antara satu sama lain. Kata sahabat, ya Rasulullah, kata Nabi, afsal, bagi salam. Waktu tuan-tuan cekik juga hadis ni dengan hadis yang kita baca bab taubat. Tuan-tuan, kalau dah berlaku kesakitan, masa muka tak tegur, ambillah peluang bulan puasa tuan-tuan dan bagilah salam. Tuan-tuan, jangan berpanjangan. Tuan-tuan, silaturahim satu kewajiban. Dan tuan-tuan, amat besar salah dalam Islam. Putus silaturahim, dia tak layak ke syurga walaupun hebat terawih, walaupun ibadat banyak, rajin tarawih, tuan-tuan 30 malam, tuan-tuan iktikaf 10 malam akhir, tapi putus silaturahim. Seorang duk penyuruh tu, seorang duk penyuruh ni, dua-dua tengok tuan-tuan, seorang keluar pintu tu, seorang keluar pintu ni, tak mau berjumpa. Tuan-tuan, jangan. Kita nak masuk syurga bukan ibadat, masuk syurga dengan rahmat Allah. Betul kata Nabi, siapa putus silaturahim, Allah pun putus rahmat dengannya. Tuan-tuan, saya nak cerita satu kisah. Seorang ustaz, seorang berilmu, dia ada selisih dengan anak jemaah di Korea dia. Tuan-tuan, tiap-tiap kali ustaz naik imam, anak Korea seorang tu akan keluar kat sembahyang jemaah. Tuan-tuan, edak ustaz tu naik, dia pun tak betul balik. Jelas, mana tak boleh tolong lah. Tapi seorang ustaz ni sabar. Tiap-tiap kali main masjid, kalau orang lain jadi imam, dia akan jadi makmum. Tapi kalau ustaz tu naik imam, dia akan balik dia luar. Tuan-tuan rasa yang balik tu cerdik kan tak cerdik? Cerdik tak? Tak cerdik. Satu, tunjuk keburukan dia. Yang kedua tuan-tuan, jangan marah, gaduh, tak suka satu orang, lari daripada Allah. Tidak? Tuan-tuan, kita nak dapat rahmat, tempat yang paling baik di dunia tuan-tuan ialah masjid, surau, tempat sembahyang, tempat tu Allah. Tapi tuan-tuan, tak suka satu orang, tuan-tuan, tak tahulah benda tu dia tak suka tu betul ke tak betul, dia lari daripada Allah. Itu dah satu perkara yang amat buruk. Tapi seorang ustaz ni tuan-tuan, sabar, jumpa bagi salam.
Tuan-tuan tahu tak berapa nama di kota? Ustaz ni sentiasa tuan-tuan jumpa senyum bagi salam, buka apa dulu. Tuan-tuan cukup jika Allah buka tuan-tuan, akhirnya orang yang tak mau jadi makmum lama-lama jadi makmum. Tapi salah bagi tak mau nak pegang tangan juga. Lama-lama tuan-tuan dia bersalah tapi tak jaga. Lama-lama dia mula bagi salam. Alhamdulillah. Berapa tahun? 3 tahun. Tuan-tuan, ada orang tanya, Ustaz saya ni dah pergi bagi salam banyak kali dia tak jawab. Tu kira dia berdosa ke Ustaz? Baru 2 hari. Boleh. Sama tu, Ustaz saya dah 3 bulan. Baru 3 bulan. Kita tak tahu bila Allah nak buka hati dia. Itulah tuan-tuan satu kisah. Nak kait dengan tuan-tuan, ambillah peluang 10 tengah ni tuan-tuan, doa sama ada tuan-tuan saya, tuan-tuan perempuan, kita supaya Allah bagi kita dapat keampunan, supaya tuan-tuan kita jumpa dengan Allah hal keadaan bersih. Allah kata apa? Wallahu yad'u ila jannati wal maghfirah. Allah suruh kita ni tuan-tuan ke syurga hal keadaan maghfirah, keampunan. Maka tuan-tuan, itulah saya tak tanyakan. Dah malam kia boleh. Duk tazkirah panjang-panjang pula. Tak kira nak Jumaat pula. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan saya doa terutama diri saya, tuan-tuan dan puan, bagi Allah bagi kat kita ni kesehatan, kekuatan dan taufik, hidayah dan rahmat supaya kita dapat melaksanakan Ramadan ini penuh dengan ibadah dan kebajikan ketaatan terhadap Allah. Mudah-mudahan kita dapatkan jadikan Ramadan tahun ini salah satu sebab punca yang menyebabkan kita dapat ke syurga di akhirat nanti insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir